Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-144. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-103 hingga ke-104 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allaha huwa Tawwabur Rahim. Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima sedekah dan zakat serta membalasnya, dan bahawa sesungguhnya Allah dialah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan amwalihim yang bermaksud harta mereka pada ayat khuz min amwalihim sadaqah, iaitu ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat. Bertujuan untuk menanamkan rasa tenang bagi pemilik harta, iaitu apa yang diberikannya itu tetap diakui sebagai harta mereka. Ayat ini ditujukan kepada mereka yang diminta untuk mengeluarkan zakat atau sedekah. Seterusnya, Imam Asy-Sya'rawi berpendapat perkataan amwalihim yang dinisbahkan sebagai harta mereka bertujuan memberi rasa tenang kepada pemilik harta, tetapi menurutnya tujuan penenangan itu adalah agar setiap orang giat mencari harta. Kerana jika apa yang dimiliki seseorang dari hasil usahanya hanya terbatas kepada apa yang diperlukannya, maka ketika itu tidak akan datang dorongan untuk melipat gandakan usaha untuk memperoleh harta melebihi keperluan, dan ini secara tidak langsung menjadikan mereka malas, sehingga orang yang tidak mampu bekerja tidak akan memperoleh keperluan mereka. Allah Subhanahu wa taala
mendorong manusia untuk giat bekerja sambil menenangkan mereka bahawa hasil usaha mereka adalah milik mereka, walau melebihi keperluan. Seterusnya, menganjurkan siapa yang memiliki kelebihan dari keperluannya untuk memberi pula kepada yang tidak mampu bekerja. Di samping itu, lafaz tuzakihim pada ayat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yang bermaksud engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, berasal dari perkataan zakah dan tazkiyah yang membawa maksud suci dan berkembang. Manakala ulama mentafsirkan perkataan tutahhiruhum sebagai membersihkan dosa mereka dan perkataan tuzakkihim sebagai menghiasi jiwa mereka dengan pelbagai kebaikan dan mengembangkan harta mereka. Susunan kedua-dua perkataan itu mengisyaratkan bahawa membersihkan diri dari dosa yang diistilahkan dengan at-takhalliyah perlu mendahului usaha menghiasi diri dengan pelbagai kebaikan yang diistilahkan dengan at-tahliyah. Asy-Sya'rawi menjelaskan perkataan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha merangkumi semua unsur yang terlibat dalam sedekah atau zakat, iaitu harta, pemberi dan penerimanya. Perkataan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha menerangkan bahawa boleh jadi ketika mengusahakan perolehan harta, seseorang melakukan sesuatu yang kurang wajar, iaitu mendapatkan harta dengan cara yang berdosa. Perolehan harta, seseorang melakukan sesuatu yang kurang wajar, iaitu mendapatkan harta dengan cara yang berdosa dan haram. Dengan bersedekah, dosa itu diampunkan dan harta yang berada padanya menjadi bersih. Jiwa pemberinya pun menjadi suci dan hatinya tenang. Dengan memberinya kepada fakir miskin, si fakir akan merasa tenang bahawa dia akan selalu dibantu selama si pemberi memiliki kemampuan dan oleh kerana itu, dia akan turut menjaga harta tersebut. Dari sini lahir ketenangan bagi semua pihak termasuk pemberi sedekah. Seterusnya, ayat ke-104 surah At-Taubah, iaitu yaqbalu taubata an ibadih wa ya'khuzus sadaqat, yang bermaksud dialah yang memberi taubat, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima sedekah dan zakat serta membalasnya. Mengisyaratkan bahawa kehidupan itu seharusnya didasari oleh budaya take and give. Dalam kehidupan, kitaran inilah perlu berlaku, iaitu sebanyak mana anda menerima, sebanyak itu pula anda memberi. Perkataan ya'khuzus sadaqat yang bermaksud Allah menerima sedekah merupakan dorongan kepada setiap orang untuk mengeluarkan sedekah, zakat, kerana yang menerimanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seseorang akan merasa bangga, terhormat dan bahagia bila memberikan sesuatu, kemudian diterima secara langsung oleh yang sangat terhormat atau ketua negara? Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-103 surah At-Taubah ini menerangkan bahawa golongan yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah mereka yang masih mencampur aduk antara amalan yang baik dengan yang buruk. Tetapi dia sedar akan kekurangan dirinya dan ingin memperbaiki diri. Oleh itu Allah telah berjanji bahawa moga-moga Allah dapat memberi taubat kepada mereka. Salah satu usaha untuk mengangkat lebih tinggi martabat seseorang ialah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebahagian dari harta benda mereka untuk sedekah. Antara hikmah pengambilan itu adalah untuk membersihkan mereka dan mensucikan jiwa mereka. Selain itu, dalam ayat ini juga dinyatakan satu rahsia penting, iaitu salah satu sebab utama mengapa manusia itu menjadi degil sehingga rela mencampur adukkan amal baik dengan amal buruk,
tidak ada rasa insaf sehingga akhirnya menjadi munafik atau fasik adalah kerana pengaruh harta. Ada dua tabiat yang tumbuh pada manusia kerana keinginan memiliki harta. Pertama, tamak, dan kedua, bakhil. Profesor Dr. Hamka menjelaskan bahawa ada kalanya pemberian itu dinamai sedekah, iaitu bukti dan kebenaran, atau bukti dari sebuah kejujuran, siddiq. Pemberian itu juga dinamai zakat yang bererti pembersihan. Melalui ayat ini, diterangkan bahawa sedekah itu bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan hati mereka. Oleh itu, jika seseorang Muslim tidak mahu menyerahkan sebahagian harta yang dipinjamkan Tuhan yang telah dianggap kepunyaannya, maka dia telah menjadi kotor zahir dan batin. Dia telah kotor kerana menyangka bahawa harta itu benar-benar kepunyaannya, padahal Tuhanlah yang menyediakan buat dia. Dia juga akan kotor kerana dia tidak ingat lagi hubungannya dengan manusia yang lain dan dirinya sudah mula menanam tabiat tamak, rakus dan kedekut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh pula mendoakan mereka agar Allah memberi mereka kurniaan, berkat dan rahmatnya. Hal ini kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka akan menambah ketenteraman hati dan kebahagiaan kerana sedekah mereka disambut baik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, Imam Syafi'i rahimahullah berfatwa bahawa imam, kepala negara, iaitu pemimpin, apabila menerima zakat, sebaiknya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mendoakan kepada pemberi zakat itu. Setelah itu Allah menyatakan bahawa dia Maha mendengar. Ini berarti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat itu didengar oleh Allah lalu dimakbulkan olehnya. Maka bertambah tenteramlah hati si mukmin tadi. Bahkan Allah Ta'ala juga mendengar suara taubat hamba-Nya yang berasa menyesal kerana amalnya bercampur aduk di antara yang buruk dengan yang baik. Allah juga mengetahui akan keikhlasan hati mereka ketika mengeluarkan harta itu atas dasar insaf bahawa harta itu milik Allah dan dia hanya mengambil manfaat daripadanya dengan izin Allah. Lalu dia belanjakan kepada jalan yang diredai oleh Allah. Menerusi ayat ke-104 surah At-Taubah ini, Hamka menjelaskan bahawa ayat pertanyaan ini seakan-akan Allah berkata kepada hamba-hambanya, teruslah taubat, keluarkanlah zakat, jangan menunggu lama lagi sebab pintu Tuhan selalu terbuka menunggu kedatanganmu. Dengan taubat, dosa yang lama telah disesali, manakala dengan sedekah, perubahan jiwa telah dibuktikan, maka cinta kasih Tuhan pun melimpah ruah, nescaya jiwa semakin lama semakin bersih. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-103 dan ke-104 surah At-Taubah ini dengan menjelaskan bahawa Allah memberi arahan kepada Rasulnya supaya menerima sedekah dan zakat yang dihulurkan oleh orang yang menyesal dan bertaubat itu. Sebab sedekah dan zakat mereka ini akan dapat membersihkan mereka daripada dosa yang telah mereka lakukan. Di samping menyeru Rasulnya agar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga mereka beroleh pengampunan dan rahmatnya. Manakala Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi memberikan tema bagi ayat ke-103 dan 104 surah At-Taubah ini dengan tema 5 manfaat zakat mal. Tafsiran ringkas yang diberikan adalah zakat membersihkan mukmin dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap harta. Zakat menyuburkan sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-103 dan 104 surah At-Taubah ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah berusaha mengikhlaskan hati dalam setiap pemberian dan mengharapkan redha serta rahmat melalui sedekah yang dikeluarkan. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha menambah pendapatan agar boleh menjadi orang yang banyak memberi. Bukan sekadar
cukup keperluan untuk diri dan keluarga semata-mata. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.